Ini antara keistimewaan umat Muhammad. Salam daripada Nabi Ibrahim AS. Ya, sampaikan salamku pada umat kamu dan beritahu mereka tanah syurga ni sangat subur. Ya, subur sangat. Ya. Tengok ada seorang sahabat Nabi, dia tanya, dia Badui. Badui ni dia mari jumpa Nabi dalam kuliah Nabi. Dia suka tanya benda pelik-pelik. Sahabat-sahabat malu nak tanya benda-benda pelik macam tu. Tapi Badui biasalah masuk, dia rasa nak tanya, dia tanya je. Ya, tapi kita malulah. Ya, orang biasa macam orang tanya, Ustaz, tadi saya ambil semayang tadi 2 kali. Terkentut sekali, batal 2 ke batal sekali? Ni soalan. Contoh soalan macam tu lah. Sebab dia ambil 2. Ya. Jadi Badui ni mari tanya Nabi, satu soalan yang kami tak tahu apa jawapan dia, tapi sahabat-sahabat ketawa dengan soalan Badui tu. Ya, Badui tanya, ya Rasulullah, saya ni hobi saya bela kambing, ya Rasulullah. Hobi dia bela kambing, ternak kambing. Dia suka sangat ternak kambing. Kalau aku masuk syurga, ya Rasulullah, boleh tak aku nak bela kambing dalam syurga nanti? Dia tanya Nabi, dia nak bela kambing. Hobi saya menjala, kalau boleh masuk syurga, so menjala saya rasa ada tempat menjala. Contoh lah. Ya. Dia, hobi dia ternak kambing. Boleh tak masuk syurga nak bela kambing? Ya. Nabi senyum dengan soalan tu. Bahkan kata Rasulullah, nanti dalam syurga kamu ada satu tempat, tanahnya subur sangat, rumputnya hijau, kau boleh ternak kambing kamu di sana, kata Rasulullah. Makna apa dia? Atas dunia, kebaikan kita buat, keseronokan kita buat ni, dia berlanjutan sampai ke akhirat. Maknanya kalau Ustaz Misbah hobi menembak, boleh menembak di akhirat. Jadi takut nak tembak, tak ada. So. Jadi makna apa hobi kita tu, Allah Ta'ala bagi di akhirat. Jadi sahabat Nabi, balik pada kisah tadi, matlamat sebenar beribadah pada Allah Ta'ala ialah ada 3. Ya. Orang awam beribadah pada Allah, nakkan syurga Allah. Tidak buat maksiat pada Allah kerana takut ke neraka Allah. Itu kebanyakan kita lah. Ya. Kita beribadah, nakkan syurga, takut masuk neraka Allah Ta'ala. Ya. Ada pun orang yang khawas, yang khusus, yang khas, dia panggil beribadah pada Allah Ta'ala untuk mendapat redha Allah. Dia tak ada syurga, neraka tu tak masuk dalam kepala dia. Ya. Bagi dia beribadah mendapat redha Allah Ta'ala. Sebab dia tahu kalau Allah redha, Allah takkan Tuhan nak tak benda tak elok kalau Tuhan redha. Takkan Tuhan nak bagi benda tak baik. Kita dapatkan ni ke dapat redha Allah. Dia kata kalau orang awam nakkan syurga, beribadah nakkan syurga. Salah tak? Tak salah. Ya. Ada pula ni ajaran-ajaran mengarut ni kata, siapa yang beribadah nakkan syurga syirik pada Allah. Tak betul. Allah Ta'ala menjanjikan. Quran bila Tuhan janji, hadis Nabi nanti disebut, maka orang beribadah nakkan syurga Allah, bukan syirik pada Allah. Itu balasan rahmat Allah Ta'ala, rahim Allah Ta'ala di akhirat. Jadi, dia kata dia beribadah nakkan redha Allah Ta'ala. Ya. Sebab, kalau Allah redha kita dunia, ada satu doa Nabi kata, mintalah sungguh-sungguh pada Allah 2 perkara. Ya. Dunia ni minta sungguh-sungguh pada Allah 2 perkara, minta lindung sungguh-sungguh 2 perkara. Minta sungguh-sungguh dunia, redha Allah Ta'ala dan syurga Allah Ta'ala di akhirat. Minta lindung sungguh-sungguh 2 perkara. Pertama, murka Allah Ta'ala dunia dan neraka Allah di akhirat. Terhimpun satu doa, Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nabi kata minta sungguh-sungguh 2 perkara ni. 2 perkara ni minta lindung sungguh-sungguh 2 perkara. Jadi redha Allah dunia. Sebab tu bila Allah redha dengan kita dunia, ini makam yang lebih tinggi pada makam pertama tadi, makam awam. Bila Allah redha, tak bimbang pun. Allah bagi, alhamdulillah Allah tak bagi kita sabar. Ya, sebab semua benda tu dipikir positif. Bila manusia dipikir positif dengan Allah Ta'ala, hidup dia tenang. Bila dia fikir negatif, dia mula menyalahkan diri dia, dia menyalahkan orang lain, dia rasa kecewa sangat, dia rasa duka sangat. Tapi kalau orang positif dengan Tuhan, semua yang diterima dikata ada kebaikan. Alhamdulillah ada kebaikan. Cuma kebaikan tu kadang-kadang kita nampak segera, kadang-kadang kita tak nampak. Ya, tapi kebaikan Tuhan ni tak pernah. Sebab tu bila Allah redha pada seorang hamba, dia mengupah benda. Ini yang paling besar sekali. Ya, bila Allah redha sesuatu, nature benda tu berubah. Ya.
Itu syarat bila Allah redha. Ya. Bila Allah redha. Contoh, Allah redha Nabi Ibrahim AS. Namrud campur daripada dalam api. Sifat api membakar. Tapi boleh tak terbakar. Nature api itu berubah. Sebab api itu makhluk. Yang menentukan panas ke tidak api itu Allah. Bukan api itu. Api tak ada kuasa. Api dia makhluk. Dia membakar dengan izin Allah. Ya. Demikian Nabi Musa AS waktu sampai di laut, dipukul lautan. Nature air, dia mengalir, mana boleh berhenti. Tiba-tiba berhenti. Kenapa berhenti? Sebab air itu makhluk Allah. Bila Allah perintahkan, berhenti, dia berhenti. Bila Allah kata sedut dalam perut bumi, maka dia sedut. Sebab dia makhluk. Jadi, bila Allah redha pada seorang hamba, maka benda tu, nature benda tu berubah. Dia inilah yang berlaku kalau tuan baca cerita awliya-awliya para wali Allah. Kan cerita pelik-pelik kan? Ya. Ibrahim bin Adham. Ya. Cerita pelik. Ya. Ini wali Allah cerita banyak, cerita pelik-pelik. Di Malaysia pun banyak. Ya. Banyak cerita-cerita luar biasa. Ya. Dan orang ni hamba Allah yang soleh. Ya. Kalau dia cerita luar biasa, orang fasik, tu dipanggil sihir. Ya. Ataupun istidraj. Ya. Kalau orang mukmin namanya ma'unah. Tolong Allah Ta'ala. Saya pernah aksiden. Lori ni atas badan ni. Ya, daripada kaki sampai pohon ni. Daripada pohon sampai kaki. Ya, lori Thai 6 tu naik atas badan. Ya, masa tu tahun 3 universiti. Seluar hancur. Tapi kaki tak patah. Ada pakailah. Bukan saja. Ada pakai. Pakai seluar lah. Ya, motor putus 2. Ya, tapi tak patah. Itu dipanggil, kalau berlaku pada orang mukmin awam, dipanggil ma'unah. Pertolongan Allah Ta'ala. Allah nak tolong. Alhamdulillah. Banyak kita tengok aksiden, hancur kereta, tapi dia selamat. Ya. Jadi benda-benda pelik macam ni, ialah benda yang Allah Ta'ala pelihara. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah mak, satu tidak akan menimpa kamu, melainkan apa yang Allah telah takdirkan berlaku pada kamu. Oleh kerana takdir itu rahsia Allah, lalu kita wajib berusaha. Kita berusaha ni bukan kerana takdir itu Allah rahsia. Ya, Nabi SAW lalu bawa satu kawasan gua. Ya, berjalan biasa berjalan. Tiba-tiba bila masuk gua tu, Nabi berjalan pelan laju. Ya, laju ni berjalan. Ya, sampai lepas gua, Nabi berjalan macam biasa semula. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, apakah kamu lari daripada takdir Allah? Maksudnya kalau takdir gua tu nak runtuh, dia akan runtuh. Kata Nabi, aku lari pada satu takdir kepada satu takdir. Ya, maka kita sebab tu, bila Allah rahsia, kita usaha, ikhtiar, habis-habisan, tenaga. Lepas tu habis usaha kita dengan tenaga, ikhtiar dan akal fikiran kita, maka kita bagi dua dengan Allah Ta'ala. Apa dia? Doa. Kita minta, terpulang pada Allah Ta'ala. Bila Allah nak bagi, macam mana Allah nak bagi, banyak mana Allah bagi, itu urusan Allah. Bukan urusan kita. Nabi Musa AS mengadu pada Allah, Fir'aun ni Tuhan bagi dia kekayaan, pangkat kebesaran, pengaruh yang kuat. Hingga dia menyesatkan manusia dengan harta dia. Lalu Nabi Musa AS doa pada Allah, ya Allah, timpakan musibah laknat ya, kepada Fir'aun. Sebab kalau tidak timpa laknat, maka yang beriman ni pun akan mengikut Fir'aun. Nabi Musa doa. Nabi Harun mengaminkan doa. Allah perkenankan doa Nabi Musa. Allah beritahu Musa. Allah perkenankan doa Nabi Musa dan Harun. Ulama kata, kita yang mengaminkan doa imam, sama martabat dengan imam. Ya. Kita yang makmum mengaminkan doa imam, sama makam dengan imam. Berdasarkan ayat Al-Quran ni lah. Berdalilkan ayat ni lah. Ya, Nabi Musa yang berdoa, yang mengaminkan Nabi Harun. Allah perkenankan doa kedua kamu. Perkenan. Berapa lama Tuhan bagi? Timpa bala 40 tahun kemudian. 40 tahun. Di perkataan, maka kata Allah Ta'ala, pas Allah perkenankan doa tu, 40 tahun kemudian baru Fir'aun tenggelam dalam laut. Allah musnahkan Fir'aun. 40 tahun. Itu kalau boleh, doa hari ni, besok terus. Kalau petang ni lagi baik. Kalau habis je amin. Ada orang yang Tuhan bagi istimewa. Di wali awliya ilah. Kenapa? Kadang-kadang kita rasa, boleh ke? Ya, boleh berlaku ke? Ya, boleh. Ya,
Macam Ibrahim Arham, dia pergi satu pokok. Tuan rumah mengadu. Tentang pokok delima ditanam ni dah besar tapi tak keluar buah. Dia kata, kamu tolonglah doa pada Allah Ta'ala supaya Allah keluarkan. Dia pun angkat tangan, ya Allah, keluarkanlah buah pokok delima ni. Tiba-tiba depan mata dia, kurma delima tadi terus keluar buah. Dan kalau tuan baca cerita wali-wali ni, banyak cerita pelik-pelik lah. Termasuk apa yang berlaku kepada sahabat Nabi. Waktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengantar dia pergi memerangi golongan murtad di Bahrain. Di Bahrain tu ada 10,000 yang keluar pada Islam. Mereka ni baru masuk Islam. Dengan Nabi wafat, maka dia pun sebahagian murtad, balik semula, dan sebahagian yang beriman pun diburu. Macam kita tengok sekarang lah di Bosnia dulu. Dibunuh orang Islam. Yang lari dalam hutan tu bukan 200 orang. Mereka hantar utusan ke Madinah, minta pertolongan pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu supaya hantar pasukan perang selamatkan akidah mereka. Selamatkan iman mereka. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hantarlah seorang panglima tentera bersama dengan 1,000 orang tentera. Syekh, Allah SWT nama dia Abu bukan Abu Huda. Tak apa nanti. InsyaAllah dia lagi ingat. Jadi dihantar pasukan 1,000 orang tentera bersama dengan Syekh ni jadi panglima tentera, sahabat Nabi. Dan kebetulannya daripada Madinah nak pergi ke Bahrain tu terpaksa menempuh padang pasir yang luas. Hanya unta saya boleh sampai. Kenderaan lain tak boleh sampai. Jadi dibawa unta banyak. Sebahagian tu sembelih, bila berkala air dia guna air dalam unta tu minum. Hinggalah satu hari mereka berhenti di satu kawasan untuk berehat. Turun pada unta masing-masing, tiba-tiba semua unta tu lari semua. Syekh Abu Ala Hadrami. Syekh Abu Ala Hadrami, sahabat Nabi. Dia ni dilantik oleh Sayyidina Abu Bakar jadi panglima tentera. Bila diturun pada unta, masing-masing turun untuk berehat, unta ni dia pakat sama-sama dia. Kita tak faham bahasa dia. Turun saja, lari semua sekali unta. Barang makanan atas belakang unta, minuman atas belakang unta, senjata semua atas belakang unta. Semua lari. Mereka kejar, panggil, tak dengar dah. Mungkin letih sangat. Kata sirah, dalam sirah kata, unta penat sangat. Kerana padang pasir yang teruk dan dia dah tak tahan. Akhir dia lari. Lalu Syekh Abu Ala Hadrami bersama dengan para sahabat duduk rehat pada malam tersebut. Petang tu sampai malam. Makanan tak ada, air tak ada, tengah-tengah padang pasir. Lalu masing-masing kata mati dah kita ni. Memang sat pada pasir ni matilah pada andaknya. Sebab pada pasir bukan macam kita. Pada pasir kita pergi bukit belah kanan. 2 jam tak ada bukit dah. Pindah belah kiri pula bukit. Beralih. Angin tiup, berubah tempat, laluan pun berubah. Pada pasir. Lalu Syekh Abu Ala Hadrami, malam tu mereka tidur, bertayamum, berwuduk sebagainya. Dia masing-masing doa pada Allah Ta'ala lah. Berzikir, doa orang ni berzikir ni, yang berzikir ni. Ada yang pesan, dia katakan takdir aku mati, kau balik ke Madinah nanti. Tolonglah jaga isteri ku, ada anak-anakku. Dia pun saling pesan-pesan dah masing-masing. Pagi subuh, bangun pagi, tayamum bertahajud sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, Syekh Abu Ala Hadrami dia kata marilah kita berzikir dengan satu kalimah. Dengan satu zikir. Sekarang ni kita berzikir masing-masing. Orang ni subhanallah, orang ni alhamdulillah, macam-macam lah. Mari kita berzikir dengan satu zikir. Kita munajat dengan Allah, menghadap kiblat maka semua teruskan berzikir selagi saya tak suruh berhenti. Lalu masing-masing duduk dalam saf pas sembahyang subuh, lalu mereka berzikir. Apa zikir dia? Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram, La ilaha illa anta Ya Rabbana. Itu zikir dia. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram, La ilaha illa anta Ya Rabbana. Mereka terus munajat.
Nama Allah Asmaul Husna. Ya, terus munajat, habis waktu subuh. Masuk waktu isyraq, terus lagi. Habis waktu isyraq, masuk waktu duha. Matahari makin tinggi, mula panas, makin panas. Mereka terus lagi munajat, maka berlakulah perkara luar biasa. Dia panggil karamah Syabal Hadrami. Apa dia? Tiba-tiba keluar matahari. Ya, depan mereka keluar matahari. Ya. Dan air itu sangat jernih. Dia keluar matahari itu, masing-masing pergi ambil air, minum masing-masing. Ya. Air itu terus keluar, tak berhenti-henti. Ya, mereka minum air itu, mereka mandi, mereka apa semua. Tengah-tengah mereka ambil minum apa semua, dah puas masing-masing. Tiba-tiba bunyi macam ribut. Ya. Mereka tengok rupanya unta yang lari petang semalam balik semua sekali. Tak ada seekor pun yang hilang. Lebih menakjubkan, tak ada satu barang atas belakang unta yang jatuh. Ya. Semua dia. Tak ada satu barang tercecer. Unta tu balik, minum air, dibekahkan apa semua. Lalu diberi minum sepuah-puah unta tadi, dibekahkan semua bekah-bekah kemudian. Dan siap tu, masing-masing syukur pada Allah Ta'ala, menangislah masing-masing sujud pada Allah, naik untuk bergerak ke Bahrain. Sampai di Bahrain, maka berlakulah perang. Ya. Yang bayangkan, jalan padang pasir berhari-hari, sampai-sampai perang. Bukan sampai-sampai makan bubur lambuk. Ya. Sampai-sampai berperang. Berperang dengan 10,000. Ya. 1,000 lawan 10,000. Alhamdulillah, Allah bagi kemenangan. Menang. Ya. Alhamdulillah, mereka berjaya. Ketua yang murtad lari. Ya. Bila dah tak tengok tentera dia makin jauh, makin kalah. Akhir lari tepi-tepi laut. Naik kapal. Lalu mereka menyeberangi selat di Bahrain menuju satu pulau depan. Tentera Mu'allaq Hadrami kejar. Kejar. Sampai tepi tu, tengok-tengok laut. Ya. Musuh dah duduk atas kapal, duduk atas perahu dah. Ya. Lalu kata Syabal Hadrami, mari kita munajat dengan Allah Ta'ala, duduk atas lutut masing-masing. Ya, bukan duduk bersela. Duduk atas lutut, menghadap arah kiblat, lalu mereka sekali lagi munajat, Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram, La ilaha illa anta ya Rabban. Mereka terus munajat, terus berzikir, lalu kata, marilah. Bismillahirrahmanirrahim, wa tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan mereka kejar di atas unta masing-masing, kejar, berlakulah karamah yang kedua, di mana unta tadi berjalan atas air semua. Bukan seekor dua, berpuluh ekor unta berjalan atas air, hingga berjaya menangkap yang murtad tadi dan dia membunuh dan mengembalikan semula Islam di Bahrain. Kisah ni ditulis oleh Tuanku Presiden dalam buku beliau, Sejarah Kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, dan zikir ni pun ambil daripada tubuh sendiri. Ya. Jadi kita boleh amalkan. Tapi janganlah beramal pula nak try motor pula jalan atas air. Mampu. Ya. Amalan kita beramal je. Adapun hak Allah Ta'ala memberi itu urusan dia. Ya. Kadang-kadang Tuhan tangguh, kadang-kadang Tuhan bagi, kadang-kadang Tuhan bagi sikit. Ya. Kalau Tuhan bagi banyak, mungkin kita lupa. Ada orang kadang-kadang minta ni tak padan dengan dia. Minta nak kahwin seorang lagi. Contoh. Ya, darah tinggi ada, kecil manis ada, lelah ada, sempur ada, sengguguk pun ada. Ya. Kalau Tuhan perkenankan doa dia, mampu apa mana? Contohlah. Ya. Tapi kita tak tahu apa yang kita minta, baik ke tak baik. Maka dilapik. Sekiranya Allah kita minta, Allah mewahkan rezeki, supaya dengan rezeki itu mendekatkan kita dengan Tuhan. Semoga dengan itu kita dekat. Jadi, itu makam yang kedua. Apa dia? Makam mardiyah. Beribadah, nak cari redha Allah. Yang paling akhir ialah makam para anbiya, beribadah pada Allah kerana mensyukuri nikmat Allah. Makam syukur. Makam syukur itu makam para anbiya. Para nabi-nabi. Mereka beribadah pada Allah bukan nak syurga Allah. Memang Allah masuk syurga dia. Mereka beribadah pada Allah bukan nak redha Allah. Memang Allah redha pada nabi-nabi. Habis beribadah untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat Allah. Ya, kata Nabi, afala akuna abdan syakur. Bila asyatan ya Rasulullah, kenapa kamu ibadah sampai buka kaki? Kata Nabi, salahkah aku ibadah untuk jadi hamba Allah yang bersyukur? Maka beribadah pada Allah nak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Ya, sebab kalau kita renung,
Yang satu hari pagi satu kuliah tu, Tok Guna sebut apa dia? Tuan-tuan, nikmat boleh duduk ni, tuan-tuan nak bayar berapa? Ni boleh duduk ni. Ada beribu orang tak boleh duduk. Lembik tulang belakang. Ya, bagi. Ya, nikmat boleh gerak jari. Berapa nak bayar? Nikmat sebiji mata boleh tengok. Berapa nilai dia? Sebab tu kalau kita renung satu-satu, tak layak hamba ni buat dosa dengan Allah Ta'ala. Ya, tak layak. Tapi hamba, manusia, ada waktu dia lalai, ada waktu dia lupa, menyebabkan lemah iman dia pada masa itu, akhirnya dia terlanjur. Maka teman dia ialah terlanjur minta ampun, minta maaf kepada Allah Ta'ala. Maka matlamat ini ialah beribadah dan dapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan beribadah untuk dapat mensyukur nikmat Allah Ta'ala. Jadi nisfu Sya'ban, tak lama lagi kita akan masuk dalam beberapa hari, 10 hari, 12 hari lagi, akan masuk malam nisfu Sya'ban. Ada ulama kata soal ni lebih baik daripada Lailatul Qadar. Ada ulama juga nisfu Sya'ban lebih baik daripada Lailatul Qadar. Pada satu sisi. Dan Lailatul Qadar lebih baik pada nisfu Sya'ban pada satu sisi lain. Ya. Nisfu Sya'ban lebih baik pada Lailatul Qadar kerana kita tahu bila. Sedangkan Lailatul Qadar kita tahu bila. Nisfu Sya'ban kita tahu malam bila. Lailatul Qadar kita tak tahu bila. Ada pemalam tu Allah buka pintu taubat, pintu langit, sama. Kelebihan tu Qadar pula ada satu sisi, iaitu digandakan ibadah pada malam tersebut seumpama 1000 bulan. Sedangkan nisfu Sya'ban tak digandakan pahala. Jadi nisfu Sya'ban ada kebaikan berbanding Qadar pada satu sisi, iaitu kita tahu bila malam tu dibuka pintu taubat, pintu langit sebagainya. Ya. Tapi itu Qadar baik berbanding dengan sebab nisfu Sya'ban ada satu sisi, iaitu digandakan pahala beribadah pada malam tersebut. Okay. Allahu'alam, apa yang penting pada kita sahabat-sahabat sekalian ialah setiap waktu ni kita sedang mengumpulkan pahala untuk kita. Yang tak sedar je, kalau tiap-tiap hari kita masuk RM1, RM1 setiap hari, ya, bila kita buka setahun, 10 tahun kemudian, kita akan terkejut dengan jumlah duit yang kita simpan. Ya, begitulah tiap-tiap hari kita buat ibadah, simpan, sedekah, zikir, baca Quran, buat kerja pejabat, tulis, apa setiap benda kita buat, kita mengumpulkan bekalan. Nanti di akhirat, ya, kata Nabi SAW, nanti kamu Nabi Ibrahim tadi cerita Nabi Ibrahim last kali. Kata Ibrahim, tanah syurga ni subur. Siapa-siapa yang berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, akan tumbuh satu pohon dalam syurga dia. Jadi setiap kali kita berzikir 100 kali 100 pokok. Nanti di akhirat Allah kata, pergilah tengok kebun kamu yang kamu tanam dunia dulu. Sekarang kita sedang tanam ibadah kita, kumpul pahala-pahala ibadah kita. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala terima ibadah kita sebagai amalan yang baik. Ya Allah Ta'ala pun dosa-dosa kesilapan kita, dan mudah-mudahan kita dapat beramal, bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kita sentiasa dekat dengan Allah Ta'ala. Wallahu'alam. InsyaAllah sekadar itulah hari ini sedikit. Dan insyaAllah dalam ruang waktu lain mungkin kita akan sambung jumpa lagi pada masa mendatang. Wallahu'alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.